أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ربنا يسرنا ولا تعسر علينا يا كريم إلى حضرة النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين والتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ومشايخنا أجمعين ووالدنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan sekali lagi dalam program Pondok Masjid Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dalam slot hadis. Alhamdulillah, syukur juga kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita sekarang ni sudah berada di penghujung bulan Syaban dan tidak lama lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Persoalannya, adakah kita sudah bersedia untuk menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak, yang mana bulan Ramadan yang penuh di dalamnya keberkatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan tersebut dan menerima segala amal ibadah ketaatan yang kita lakukan dan diganjarkan kita dengan ganjaran syurga dan keadaannya di akhirat kelak, insya-Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung lagi pengajian kitab Bulughul Maram kita, iaitu pada hadis yang ke-8 kalau kita buka dalam terjemahan oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, Syekh Idris Marbawi kan. Dia di dalam tu hadis yang ke-8 dalam tajuk Kitabus Siyam, kitab puasa. Kalau dalam terjemahan yang cetakan Jawi, muka surat 289. Kalau yang cetakan Rumi ataupun yang telah alih tulisan kepada tulisan Rumi oleh Ustazah Nuraini itu rasanya muka apa, Ustaz? 317. Dalam surat 317 319 macam itulah, lebih kurang. Sebab kita cari hadis yang ke-8. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Dan telah diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia, senantiasa orang-orang itu baik selama bersegera mereka itu berbuka puasa. Muttafaqun alaih, bersetuju ini hadis atasnya riwayat Bukhari dan juga Muslim. Walid Tirmizi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah azza wa jalla
ahabbu ibadi ilayya a'jalahum fitra. Dan diriwayatkan, dan dalam riwayat bagi Imam Tirmizi pula daripada hadis dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni Nabi lah, berfirman Allah Subhanahu azza wa jalla, sekasih-kasih hamba-Ku kepada Aku ialah orang yang lebih segera mereka itu berbuka puasa. Baik, daripada dua hadis ni, hadis yang ke-8 dan ke-9 ni, daripada riwayat Sayyidina Sahal bin Sa'ad dan juga riwayat Abu Hurairah, kita lihat dulu apa yang siapakah Sayyidina Sahal bin Sa'ad ni. Dia merupakan bangsa Ansar lagi Khazraj. Syekh sebut di situ, dia ada dalam ta'liq dia tu, ada dalam nota kaki di bawah tu. Dia seorang sahabat Nabi yang daripada kalangan Ansar dari suku Khazraj. Kalangan Ansar ni maksud dia sahabat Nabi yang memang dah ada tinggal di Madinah lah sebelum daripada baginda Nabi berhijrah lagi. Baik. Di dalam dua hadis ni diterangkan kepada kita berkenaan dengan kelebihan orang yang bersegera dalam berbuka puasa. Cuma kita nak kena fahami berbuka puasa ni dalam erti kata yang macam mana. Tak boleh tidak kita orang yang berpuasa mesti kena tahu hukum hakam dan juga waktu yang dibenarkan berpuasa dan waktu yang dibenarkan berbuka. Dan syarat-syaratnya lah, senang cerita kita sebut syarat dia. Kalau kita buka dekat dalam kitab Safinatun Najah pun dia ada sebut berkenaan dengan syarat sah puasa itu, salah satunya orang yang berpuasa tersebut mengetahui waktu yang dibenarkan berpuasa dan waktu yang tidak dibenarkan berpuasa. Dan termasuk dalam waktu yang dibenarkan berpuasa tu, termasuklah seseorang itu juga mestilah dia mengetahui syarat-syarat yang diperbolehkan untuk dia berbuka. Kebanyakan ataupun kebiasaan orang kita di Malaysia ni terutamanya faham bahawa apabila dilaungkan azan maka masuk waktu. Tetapi hendaklah kita berhati-hati, sebab salah satu daripada syarat sah untuk berbuka puasa, seseorang itu mestilah yakin waktu maghrib tu telah masuk, iaitu terbenamnya matahari itu. Kalau Syekh dia sebut dekat dalam ta'liq ataupun nota kaki hadis yang ke-9 tu, ajjalahum fitra tu, ertinya yang lebih segera mereka itu pada berbuka puasa. Syekh Idris Manbawi sebut telah bermuafaqah ulama atas masalah itu apabila sudah tahqiq masuk matahari. Maksudnya segera berbuka tu dikira pahala dia dapat pahala segera berbuka tu apabila matahari betul-betul dengan tahqiq, dengan yakin telah masuk, maksud dia telah berlakunya maghrib. Kalau belum masuk maghrib lagi ataupun syak, kita syak sama ada dah masuk ke belum, maka kita pun berbuka. Maka kalau kita berbuka makan pada ketika tu, puasa kita batal. Sebab tu nak kita kena faham, memang kebiasaan kita sudah jadi kebiasaan bahawa azan masuk waktu. Tetapi hendaklah tuan-tuan Bilal, barang siapa yang bertugas sebagai Bilal, terutamanya pada waktu maghrib, dia kena perhatikan betul-betul, berhati-hati, pastikan betul-betul waktu telah masuk, iaitu matahari telah betul-betul terbenam, ataupun waktu yang telah dikeluarkan dalam jadual oleh pejabat mufti dan sebagainya itu betul-betul telah masuk waktu maghrib tersebut, barulah laungkan azan. Kerana kalau kita buat ataupun kita laungkan azan tu awal, maka akan jadi keliru kepada umat ataupun mereka yang hanya berlandaskan berdasarkan kepada azan sahaja. Dan perkara ni telah pun berlaku beberapa kali dalam sejarah di Malaysia kita ni, dan yang paling baru sekali yang ada dalam rekod kami sendiri, iaitu pada 2019, bahawa ada satu siaran radio di sebelah semenanjung kita tak nak sebutlah siaran radio yang mana, tapi DJ yang bertugas pada ketika itu tersilap memainkan azan awal. Maka mereka yang duduk di restoran ataupun di kedai makan yang sedang tengah bersedia nak berbuka,
Apabila dia dengar saja lawangan azan, maka dia pun terus makan. Baca bismillah ataupun doa terus makan. Kenapa? Kerana dia nak kejarkan segera berbuka tadi. Padahal azan yang dilaungkan tu sebenarnya tersilap. Maka setelah daripada tu pihak radio ni tadi buat pengumuman bahawa siapa yang berbuka dan berdasarkan azan yang kami siarkan pada tarikh sekian-sekian, maka hendaklah ganti semula. Sebab tu kita orang berpuasa bukanlah sekadar berdasarkan kepada laungan azan, dan kadang-kadang tak ada laungan azan pun tempat yang kita pergi tu. Tak ada laungan azan pun, tapi walaupun tidak ada laungan azan, kalau waktu tu telah masuk, tetap telah masuk. Sebab tu sekarang ni memang telah banyak dikeluarkan jadual waktu solat, jadual waktu berbuka, jadual waktu sahur, jadual waktu imsak sebagainya. Sekarang ni oleh pejabat-pejabat mufti, kalau kita di Labuan ni pun ataupun di wilayah sendiri secara umum dia memang ada pihak PPZ, Pusat Pungutan Zakat telah keluarkan jadual tersebut. Maka hendaklah waktu di jam kita ni ataupun di telefon kita sinkroniskan dengan waktu yang standard Malaysia, iaitu waktu sirim, supaya dia akan jadi selari dengan dalam jadual tu. Kalau tak, mungkin jam kita ni awal, mungkin jam kita lewat, mungkin telefon kita pun macam tu juga. Jadi kita kena selaraskan. Kalau sekarang ni contoh dia 9-10 minit jam waktu sirim, sebab jam saya ni saya ikut waktu sirim 9-10 minit, maka 9-10 minit lah sekarang ni. Jadi waktu berbuka ataupun waktu azan kita ikut dalam jadual tu sama dengan jam kita, begitu. Jadi berhati-hati. Sebabnya kalau kita berhati-hati dalam ibadah, insya-Allah ibadah kita tu selamat. Tapi kalau kita ambil sambil lewa, boleh jadi waliyazubillah ibadah kita tu akan jadi batal, malah tidak diterima langsung. Itu kita tak maulah begitu. Baik. Kita teruskan dengan hadis yang ke-10. Hadis ke-10 ni cerita berkenaan dengan sahur. Tadi berkenaan dengan berbuka. Disunatkan untuk kita segera, tapi dengan syarat segera itu setelah pasti masuk waktu. Kalau syak, ragu-ragu masuk waktu, maka belum berbuka lagi. Pastikan dulu, yakinkan dulu, tahqiqkan dulu waktu tu, maka barulah kita boleh berbuka. Baik. Hadis yang ke-10, qala musannif rahimahullahu taala, wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi lagi khadamnya. Sebab Sayyidina Anas bin Malik ni khadam Nabi. Namanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, ia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan sahurlah sekalian kamu kerana bahawasanya pada sahur itu barakah. Maknanya pada sahur itu ada keberkatan. Muttafaqun alaih. Bersetuju bersetuju hadis ni tadi atasnya riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa an Salman bin Amir ad-Dabbi radhiyallahu ta'ala anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa in lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahur. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Salman bin Amir ad-Dabbi radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa bersabda ia Nabi lah, apabila berbuka puasa seorang daripada kamu, maka hendaklah berbuka puasa ia dengan buah khamra, dan dengan buah khurma. Syekh dia terjemah khurma. Kalau kita bahasa kita sekarang kita sebut kurma dengan kaf. Kalau bahasa Melayu lama dulu disebut dengan kha, khurma. Maka jika tiada mendapat ia akan buah khurma, maka hendaklah berbuka puasa ia dengan air, kerana bahawasanya air itu suci. Rawahul khamsah wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Telah meriwayatkan dia, yakni hadis ni, oleh lima ashabus sunan, dan mengatakan hadis sahih, mengatakan hadis ni sahih akan dia oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Baik, 5 orang ni siapa? Iaitu Imam At-Tirmizi, Imam Ibnu Majah,
Imam Nasa'i, Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Itu apabila disebut rawahul khamsah ataupun ashabus sunan, maka dia termasuk ni 5 ni tadi. Baik. Kita lihat dua hadis ni. Hadis yang nombor 10 tadi cerita berkenaan dengan sahur. Berkenaan dengan sahur. Sahur ini disunatkan kepada kita untuk diakhirkan, makna dilewatkan. Dilewatkan sedikit. Tapi mestilah kita kena faham, melewat-lewatkan sahur ni bukanlah sehingga betul-betul sampai ngam-ngam masuk waktu. Ataupun ngam-ngam masuk waktu, masa ketika tu kita masih makan lagi. Itu tak boleh. Apabila masuk sahaja waktu subuh ataupun dipanggil sebagai terbit fajar sadiq, maka kita hendaklah kena berhenti sahur tu. Makna dia tak boleh makan lagi dah, tak boleh minum lagi dah. Kalau apa yang ada dalam mulut tu, teruskan telan, ataupun kalau rasa tak yakin, kita luahkan balik. Begitu. Baik. Sekarang ni berkenaan dengan sahur. Kenapa pula Rasulullah suruh kita bersahur? Kerana dalam sahur itu ada keberkatan. Dan dalam hadis yang lain, kalau kita baca lagi dalam kitab yang lain, berceritakan bahawa sahur itu membezakan antara puasa orang Muslim dan juga orang puasa non-Muslim. Puasa orang non-Muslim. Baik. Sekarang ni berkenaan dengan sahur pun begitu juga. Hendaklah kita berhenti daripada bersahur, iaitu makan sahur ni tadi, sekiranya waktu subuh itu telah pasti masuk. Dan di Malaysia kita sangat-sangat bagus adanya satu kaedah yang dibuat ataupun disebut oleh para ulama kita, dipanggil imsak, iaitu adanya lebih kurang 10 minit atau 5 minit sebelum masuk waktu sebenar subuh tu, adanya waktu imsak sebelum daripada tu, lebih kurang 10 minit ataupun ada setengah tempat 8 minit, ada setengah tempat 5 minit. Baik. Kenapa adanya imsak ni? Supaya satu peringatan kepada kita, dah lampu kuning dah. Kalau kita traffic light itu dah lampu kuning, sikit lagi nak lampu merah. Jadi bila dah lampu kuning tu, bersedialah untuk berhenti, bukan bersedia untuk pecut. Maksud dia macam tu. Sahur pun begitu. Bila dah sampai waktu imsak ni tadi, berhenti-berhentilah, kohor-kohorlah, buhlah untuk daripada kita makan yang berat-berat tu lagi. Tukarlah pula minum air ke, makan buah kurma ke, maknanya yang ringan-ringan. Supaya kita nak puasa dah ni, nak mula puasa dah ni. Kalau sampai waktu yang lampu merah tu nanti, iaitu masuk waktu subuh tu, kita kena stop. Kadang-kadang orang waktu tu dia tengah laju makan, sekali azan subuh ataupun betul masuk waktu subuh, maka dia pun tengah duk makan tadi, tak sempat minum air tu, cekik dan sebagainya. Itu kan jadi masalah. Sebab tu antara satu hikmah di Malaysia kita ni ada yang disebut sebagai waktu imsak, iaitu 10 minit atau setengah tempat 5 minit, setengah tempat 8 minit, tengoklah ikut tempat. Tapi kebiasaan di Malaysia kita 10 minit sebelum daripada masuk waktu subuh tu, waktu imsak. Mana kita tahan diri, relax sikit. Jangan berhentilah makan berat-berat tu, makan yang ringan je, ambil minum air ke, buah kurma ke, macam tu. Baik. Kemudian dalam hadis yang ke-11, iaitu daripada Sayyidina Salman bin Amir Ad-Dabbi. Siapa dia ni? Dia ni hidup pada zaman baginda Nabi, dan ketika zaman hayat baginda Nabi lagi, dia ni umurnya telah banyak, dan dia telah setelah daripada kewafatan Nabi, dia tinggal di Basrah, dan meninggal pada zaman Khalifah Muawiyah. Itu ada dalam catatan yang Syekh letakkan di dalam kitab tu. Baik. Dalam hadis riwayat daripada Sayyidina Salman bin Amir Ad-Dabbi ini, Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk berbuka. Awal-awal untuk kita berbuka tu, makanan pertama sekali kita makan iaitu kurma. Kalau tak dapat kurma, maknanya tidak ada kurma sebagainya, maka bukalah dulu dengan air kosong. Seperti contoh bismillah, air kosong. Maka kita berbuka dengan air kosong. Baik. Maka sekiranya tidak ada kurma, maka berbukalah dengan air kosong dulu, kerana air kosong itu bersih, suci, tahur. Apa hikmah dia? Begini, sepanjang kita berpuasa, perut kita ni lapar, kosong. Kalau bahasa Melayu orang Melayu dia panggil ada angin, masuk angin, macam-macam lah. Perut kosong, dalam keadaan perut kosong. Kalau ada sudut sains, perut kita tu dia punya asid dia banyak pada ketika tu, sepanjang hari kita puasa, sebab tak ada makanan yang masuk. Baik. Maka kita pun mula makan tu terus dengan benda pedas, ataupun terus dengan benda masam, ataupun terus dengan benda yang berat.
maka perut kita akan jadi terperanjat. Perut kita akan jadi cepat sakit. Dan dia menyebabkan badan kita ni ada efek ataupun ada kesan dari sudut kesihatan. Sebab tu Rasulullah anjurkan kepada kita mulakan dengan tamar, kurma. Sebab apa? Kurma ni dia manis satu, kemudian dia mengandungi glukos yang tinggi, glukosa yang tinggi. Maksud dia bagi badan kita tu bila kita makan kurma dia generate tenaga, tapi dalam keadaan taklah berat. Buah begitu. Buah kurma, buah tamar, kurma yang kering tu. Kalau tak ada tu juga, maka minum air kosong dulu. Sebab apa? Kenapa dengan air kosong? Perut kita tadi penuh asid, maka kita minum dengan air kosong, jadi dia mengurangkan asid tu, dia neutralkan asid yang ada dekat dalam perut. Barulah kita makan benda-benda makanan yang lain. Itu sebenarnya jaga kesihatan. Rasulullah pun mengajar kepada kita untuk jaga kesihatan kita. Secara tak langsung kalau kita lihat daripada hadis Nabi ni, subhanallah. Sebab tu wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah baginda Nabi itu bersabda dengan mengikut hawa nafsu, tetapi apa yang disabdakan oleh Nabi itu semuanya daripada wahyu yang Allah Taala wahyukan. Subhanallah. Baik, kita terus dengan hadis yang seterusnya, hadis yang ke-12. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Dan telah diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya, mana kata Abu Hurairah, telah ditegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada berhubung-hubung puasa, yakni tidak berbuka puasa antara 2 hari, antara 2 hari atau lebih. Faqala rajulun minal muslimin fa innaka tuwasilu ya Rasulullah. Faqala wa ayyukum mithli inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Maka berkata seorang laki-laki daripada muslimin, bila Rasulullah larang tu tadi, ni hadis ni Sayyidina Abu Hurairah tengok Rasulullah larang, kemudian ada seorang muslimin ataupun seorang sahabat lah di kalangan muslimin tanya kepada Rasulullah. Maka berkata seorang laki-laki daripada muslimin, maka bahawasanya tuan hamba menghubungkan puasa wahai Rasulullah. Maka sabdanya, makna sabdanya ni sabda Rasulullah lah, siapa daripada sekalian kamu seperti aku, bahawasanya aku bermalam memberi makan akan daku oleh Tuhanku dan meminum ia akan daku. Meminum ia akan daku tu maksud dia Allah memberi Nabi minum. Tu maksud situ. Falamma abau an yantahu 'anil wisal wa sala bihim yawman thumma ra'awul hilal. Maka tatkala enggan mereka itu bahawa berhenti mereka itu daripada menghubungkan puasa, menghubungi ia dengan mereka itu 1 hari lagi. Kemudian tempik mereka itu akan kemudian nampak mereka itu akan sehari bulan. Minta maaf, dia ada gugur titik kat sini kan. Maka nampak mereka itu akan sehari bulan. Faqala law ta'akhkharal hilalu lazidtukum kal munakkili lahum hina abau ayantahu. Maka bersabda ia, makna bersabda ia, ya Nabi, sekiranya lewat terbit sehari bulan, nescaya aku tambahkan sekalian kamu akan hubungan puasa itu, seolah-olah mau memberi takut bagi mereka itu pada waktu enggan mereka itu daripada berhenti menghubungkan puasa. Muttafaqun alaih, bersetuju ini hadis, atasnya riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Apa maksud hadis ni tadi? Bagi kita baca dengan bacaan ataupun terjemahan Jawi lama kan. Begini. Dalam hadis ni Sayyidina Abu Hurairah diceritakan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada puasa yang bersambung-sambung tanpa berbuka. Tu maksudnya tu. Sambung tanpa berbuka. Maksud dia lepas sehari puasa sehari lagi.
Kadang-kadang tak makan langsung. 3-4 hari tak makan. Sambung puasa tu tak makan. Tu maksud dia tu. Macam kita puasa, maghrib kita buka, malam kita makan. Itu tak jadi masalah. Itu tidak jadi masalah. Tetapi bila dia berpuasa ni, 2-3 hari tu tak makan langsung. Atas alasan berpuasa. Itu yang Rasulullah marah tu. Itu yang Rasulullah larang. Tetapi bila Rasulullah larang begitu, ada seorang daripada kaum muslimin ini tadi cakap ataupun tanya kepada baginda, bukankah Rasulullah pun menyambung-nyambung ni tadi? Tapi Rasulullah jawab balik, adakah kamu sekalian ini seperti aku? Aku walau aku berbuka pada waktu malam, aku dapat juga rezeki makan, aku minum juga. Itu maksud begitu. Maksudnya Rasulullah dia tak nak memberatkan kepada kita ni supaya berpuasa berpanjang-panjang. Maknanya dia 2-3 hari serentak begitu tanpa berbuka langsung. Khususiat yang boleh menahan daripada lapar dalam jangka masa yang panjang tu, itu khususiat Nabi. Adapun kepada umat Nabi, kita tidak dibenarkan begitu. Kita ditegah. Kalau berpuasa sekalipun, berbuka pada maghrib dia. Sekurang-kurang berbuka tamar, air kosong, sekurang-kurang. Itu sekurang-kurang. Baik. Jangan tidak berbuka langsung. Sambung 2-3-4 hari. Maka diceritakan di situ tadi, mereka ni menyambungkan puasa tu tadi. Kalau dalam riwayat ni puasa Syakban lah. Tanpa berbuka langsung sampailah nampak anak bulan Ramadan tersebut. Maka diberi ancaman oleh baginda Nabi, kalau kamu sambung lagi lepas ni aku tambahkan puasa. Maksud dia apa? Akan jadi puasa tu bukan Ramadan saja. Akan jadi dalam bulan Syakban pun kena puasa juga. Puasa wajib juga di situ. Seolah-olah mau memberi takut. Itu disebut tadi tu, iaitu mau bagi keinsafan kepada mereka yang menyambung-nyambung puasa ni tadi tanpa berhenti langsung. Begitu. Itu yang dimaksudkan dengan hadis ni tadi. Bukan kita ni tak boleh puasa sunat setiap hari, boleh. Tapi dengan syarat kita kena berbuka pada ketika waktu berbuka. Jangan kita yang dilarang oleh Nabi yang nahar Rasulullah anil wisal ni tadi. Yang wisal ni maksud dia, iaitu dia menahan daripada lapar tu dalam jangka masa yang panjang. Sehari tak makan, masuk hari kedua pun tak makan apa lagi, tak minum apa lagi, masuk hari ketiga macam tu dia saja tahan. Bila kita tanya kenapa puasa, itu tak betul. Sebab kaedah ataupun yang nak diajarkan oleh Nabi, puasa memang puasa tapi pada waktu malam makan. Minum juga, makan juga. Maknanya ada waktu puasa mula dia, ada waktu akhir dia. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kita sambung lagi pada hadis yang ke-13. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala. Wa anhu tu daripada dia juga tu siapa? Itu Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah. Sebab hadis ni riwayat dengan yang atas tadi tu sahabat yang sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla zuri wal 'amala bih wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Dan telah diriwayatkan daripada Abu Hurairah juga radhiyallahu taala anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tiada meninggalkan cakap bohong dan beramal dengan dia, maknanya beramal dengan kebohongan, dan melucah ni makna dia mencarutlah bahasa kita, kata-kata nista, begitu. Maka tiada bagi Tuhan berkehendak pada bahawa meninggalkan ia akan makannya dan minumnya. Rawahul Bukhari wa Abu Daud wa lafzu lahu. Telah meriwayatkan dia oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Abu Daud, dan lafaz itu baginya. Makna lafaz itu bagi lafaz hadis ni tadi daripada Imam Abu Daud. Baik. Apa yang dimaksudkan dalam hadis ni? Orang yang berpuasa tapi dalam keadaan dia puasa tu dia berbohong, dia beramal dengan berbohong, dia buat pembohongan, ataupun dia berucap ketika puasa tapi mulut dia tu wal-iyazubillah tak boleh dijaga, mencaci maki orang, kata nista dan sebagainya, mencarut, melucah dan sebagainya, maka Rasulullah sebut di sini Allah tak pandang pun puasa dia tu.
Allah tak pandang pun puasa dia tu. Maksud dia, pahala dia tu ataupun keberkatan dalam puasa dia tu akan jadi kurang ataupun hilang. Kerana mulut tidak dijaga ni tadi. Jadi sebab itulah dalam bab puasa ni bukan sekadar kita lapar, kita bertahan daripada lapar dan juga dahaga, tetapi kita bertahan juga kita punya mulut, percakapan, perbuatan sebagainya daripada perbuatan-perbuatan yang boleh merosakkan pahala puasa itu sendiri. Kelebihan ataupun fadilat puasa itu sendiri, keberkatan puasa itu akan jadi hilang. Antaranya iaitu kita perlu menahan diri kita ni, lidah kita, perbuatan kita, daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang macam tadi, itu berbohong, kata nista dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam perbuatan yang mazmumah. Baik. Kita terus pada hadis yang ke-14. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun wa yubashiru wa huwa shaimun walakinnahu kana amlakakum li irbih. Dan diriwayatkan daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengucup ia. Mengucup ia. Mengucup ni bahasa kita sebut menciumlah. Ia tu itu Siti Aisyah. Padahalnya ia yang kedua tu itu Rasulullah tu. Ia yang kedua itu menunjuk pada Rasulullah. Padahalnya ia orang yang berpuasa, itu Rasulullah. Dan bersentuh kulit ia, padahalnya ia berpuasa. Bersentuh kulit Sayyidatina Aisyah, padahalnya ia Nabi sedang berpuasa. Tetapi adalah ia, yakni baginda Nabi, lebih kuat dapat menahan daripada sekalian kamu akan syahwatnya. Hadis ni muttafaqun alaih wal lafzu lil Muslim. Wazada fi riwayatin fi Ramadan. Ada tambahan sikit belakang tu, fi Ramadan. Bersetuju atas ini, atasnya bersetuju ini riwayat ni tadi diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dan lafaz itu lafaz Imam Muslim. Lafaz Imam Muslim. Dan menambah dalam lafaz Imam Muslim tu ada riwayat yang satu lagi, iaitu ada tambahan di dalam bulan Ramadan, fi Ramadan. Maksud di sini, hukum untuk mengucup isteri semasa kita ni berpuasa, apakah hukumnya? Tidaklah membatalkan puasa. Menyentuh isteri tangan dan sebagainya tidaklah membatalkan puasa. Sentuh kulit sebagainya. Kenapa? Kerana Sayyidatina Aisyah sebut tadi bahawa Rasulullah itu kuat menahan nafsu. Cuma kita ni sebagai umat, ada sebahagian daripada kita mungkin tidak dapat nak tahan. Jadi dengan sebab tu elakkan daripada berkucupan ini. Sebab tu dalam mazhab kita Syafi'i dihukum sebagai makruh. Makruh kerana berkucup, sentuh dengan mesra sebagai itu termasuk dalam muqaddimah, boleh membawa kepada persetubuhan. Maka dengan sebab itu kita elakkan perkara itu ketika kita sedang berpuasa, baik dalam puasa Ramadan ataupun berpuasa sunat. Sama. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa shaimun. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bercanduk. Bahasa lama Jawi kita panggil bercanduk. Bahasa kita sekarang ni kita panggil berbekam. Telah bercanduk ia, yakni Nabi, padahalnya ia itu Nabi orang yang sedang ihram, orang yang ihram, dan bercanduk ia padahal ia orang yang puasa. Riwayat Bukhari, rawahul Bukhari, telah meriwayatkan akan dia, yakni hadis ni tadi oleh Imam Bukhari. Wa an Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil Baqi' wa huwa yahtajimu fi Ramadan. Dan telah diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang ia kepada orang laki-laki, kepada seorang laki-laki di tempat yang bernama Baqi'. Padahalnya ia bercanduk di dalam bulan Ramadan. Faqala aftaral hajim wal mahjum. Maka bersabda ia, yakni ia Nabi lah,
telah berbuka puasa orang yang mencanduk dan yang kena canduk. Ini orang yang buat bekam dan orang yang kena bekam tu. Telah berbuka puasa, mana batal puasa dia. Rawahul khamsah ila Tirmizi. Diriwayatkan oleh imam yang 5 melainkan Imam Tirmizi, wa sahahu Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Telah meriwayatkan dia oleh 5 orang imam melainkan Imam Tirmizi, dan telah mengatakan hadis sahih akan dia oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban. Baik, kita baca lagi satu hadis berkenaan dengan bab bekam ni. Hadis yang ke-17, sebab dia tajuk yang sama jadi kita baca sekali lah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala awwalu ma qurihatil hijamah lis-saimi anna Ja'far bin Abi Talib ihtajama wa huwa saimun. Dan telah diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, katanya awal cerita, awal barang yang dibencikan canduk itu, makna yang dimakruhkan berbekam tu, ialah bagi orang yang puasa. Ketika orang yang puasa ni, bahawasanya Ja'far bin Abi Talib telah bercanduk. Bercanduk ia, padahalnya ia orang yang puasa. Famarra bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala aftara hazan. Maka melalui dengan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda ia, ya Nabi, telah berbuka dua orang ini. Dua orang ini maksud dia orang yang membuat bekam dan orang yang kena bekam tu, seperti mana riwayat hadis Shaddad bin Aus ni tadi. Summa rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du fil hijamah lis-saim. Maka selepas itu telah kemudian daripada tu diharuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian daripada itu pada bercanduk bagi orang yang puasa. Wa kana Anasun yahtajimu wa huwa saimun. Dan adalah Anas bin Malik ini sendiri, makna periwayat hadis ini sendiri, bercanduk ia padahalnya ia orang yang puasa. Rawahu Darul-Qutni wa qawwahu. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Darul-Qutni dan mengkuat ia akan dia. Makna dia Imam Darul-Qutni menyebutkan bahawa riwayat ni kuat. Begini, apabila berlaku 3 riwayat ni tadi, yang mana dalam riwayat yang pertama bahawa Rasulullah sendiri berbekam ketika dalam ihram dan Rasulullah sendiri berbekam ketika dalam puasa. Dalam riwayat Shaddad bin Aus ni tadi pula, Rasulullah larang daripada kita berbekam. Malah Rasulullah sebut orang yang berbekam ketika puasa ni orang yang membekam dan orang yang dibekam, kedua-duanya batal. Tu kerahlah larangan kat situ. Dalam riwayat Anas bin Malik pula diceritakan bahawa pada asal dulu memang Rasulullah larang, tapi selepas tu Rasulullah benarkan. Baik, jadi keputusan dia bagaimana? Keputusannya bagaimana? Maka Syekh Idris Mabawi sendiri pun dah letak taklid di bawah tu. Kalau kita buka dalam surat 293 tu, pada syarah hadis yang ke-15 ni, kalau dalam yang Jawi lah, yang tulisan Jawi tu, syarah hadis 15 tu, dia ada satu nota kaki di bawah tu. Wa huwa saimun tu, padahalnya ia orang puasa tu, yakni Syekh sebut bermula mazhab imam-imam yang 3. Siapa di imam mazhab 3 ni? Iaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan juga Imam Syafi'i, mazhab kita sekali lah. Bahawasanya bercanduk itu, makna berbekam itu, tiadalah membatalkan puasa. Ialah diambil faham daripada ini hadis. Ini hadis yang diriwayat daripada Ibnu Abbas tadi. Dan bermula mazhab Imam Ahmad batal puasa, kerana Imam Ahmad diambil daripada riwayat Shaddad bin Aus. Begitu. Maka diputuskan kalau kita di Malaysia ni, berbekam tidaklah membatalkan puasa, tetapi makruh. Makruh. Kenapa? Kerana begini, ketika kita puasa, tenaga kita kurang. Bila kita berbekam, darah dikeluarkan, maka tenaga lebih kurang. Dan takut akan jadi efek dari sudut kesihatan. Kalau orang tu tahan, tidak jadi masalah. Tapi kalau kata tak tahan tadi, jangan cari penyakit. Itu maksud gitu. Jangan cari sebab untuk nak melakukan satu perkara dengan menyebabkan nak buka puasa.
Dia pun pergi buat bekam dan sebagainya, sehingga lepas tu dia pun lemah pengsan. Jangan begitu. Itu yang dimaksudkan di situ. Sebab tu berlakunya satu hadis kata boleh, satu hadis kata tak boleh. Jadi keputusannya macam mana? Diijtihad oleh para ulama kita bahawa 3 imam ataupun jumhur, termasuklah imam kita Syafi'i, membenarkan berbekam ketika berpuasa, tapi dengan makruh lah. Dengan makruh. Makna dia bagusnya kita tak buat. Begitu. Bagusnya kita tak buat. Baik, kita terus kepada hadis yang ke-18. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iqtahala fi Ramadan wa huwa shaimun, dan diriwayatkan daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Siti Aisyah radhiyallahu taala anha bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bercelak. Mana celak? Letak celak. Telah bercelak ia di dalam bulan Ramadan padahalnya ia orang yang puasa. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Hadis ni riwayat oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad dia yang dhaif. Wa qala Tirmizi la yasihhu fi hadzal babi syai'un. Dan kata Imam Tirmizi tiada sahlah pada ini bab sesuatu pun. Makna hadis ni tak sah pun dalam bab ni. Maksud dia begini. Kenapa pula Imam Tirmizi kata tidak sah, hadis ni tidak sahih begini? Kerana dia bertentangan dengan hadis bahawa Nabi, kalau kita buka dalam Syama'il Muhammadiyah, Imam Tirmizi sendiri meriwayatkan bahawa Nabi ni bercelak pada waktu malam. Jadi dengan sebab itu, bercelak ni sebenarnya tidak membatalkan. Sebab celak pada waktu malam. Memang Nabi, kebiasaan Nabi bercelak pada waktu malam sebelum tidur. Boleh kita buka di dalam riwayat dalam Syama'il Muhammadiyah itu sendiri. Maka dengan sebab itu hadis ni disebut sebagai hanyalah tambahan sahaja dalam bab ini. Begitu. Cuma hikmah kenapa Imam Ibn Hajar masukkan juga hadis ni, nak tunjuk kepada kita ada beberapa perbuatan walaupun kita nampak benda tu macam tak sesuai ketika puasa, tapi tidaklah membatalkan puasa. Begitu. Baik. Hadis yang seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Ini kita dah sebut banyak kali dah. Siapa dia Abu Hurairah ni? Radhiyallahu ta'ala anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa lupa ia padahalnya ia orang puasa, maka makan ia atau minum ia, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya, kerana sesungguhnya memberi makan akan dia oleh Tuhan dan memberi minum akan dia. Muttafaqun alaih. Hadis ni bersetuju riwayatnya oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Walil Hakim, wali Hakim, ini pada Imam Hakim pula ada tambahan sikit, man aftara fi ramadana nasiyan fala qada'a alaihi wala kaffarah. Maka dalam riwayat bagi Imam Hakim ni pula, siapa yang berbuka puasa ia pada bulan Ramadan hal keadaannya ia lupa, maka tiada qada baginya dan tiada kafarah. Wa huwa sahih. Hadis ni sahih. Baik. Dalam bab masalah ni pula begini. Ini cerita berkenaan dengan orang yang makan atau minum dengan cara yang tidak sengaja. Dia tengah puasa tapi dia lupa. Dia pun makan, minum, habis cawan ataupun habis pinggan nasi contoh. Maka adakah batal puasa dia? Jawapan dia tidak. Yang jadi batal tu kalau dia sengaja makan, sengaja minum pada siang hari bulan puasa sedangkan dia tu berpuasa, itu batal puasa. Tapi tidak termasuk dalam bab ini untuk orang yang jima'. Untuk orang jima'. Orang jima' ni maksud dia apa? Orang yang bersetubuh pada siang hari bulan puasa. Kalau bersetubuh pada siang hari bulan puasa, hendaklah dia kena ganti dan juga dia kena kafarah. Dia kena kafarah. Apa kafarah dia? Nanti kita akan tengok dalam hadis yang seterusnya lah. Sekiranya sempat nanti insya-Allah.
Ada riwayat hadis dia berkenaan dengan kafarah orang yang setubuh pada siang hari bulan puasa. Dan kalau kita tengok dalam taklid di bawah tu, Syekh sebut bahawa wala kafarah, tiada kafarah tu, inilah mazhab imam yang tiga. Inilah mazhab imam yang tiga, iaitu tidak ada kafarah tu maksud dia tidak kena kafarah bagi makan yang tak sengaja tadi. Makan dalam keadaan terlupa atau minum dalam keadaan terlupa tadi memang tak ada kafarah lah. Memang tak ada kafarah. Tapi Imam Malik kata kena qada sahaja. Walaupun dia makan tak sengaja sekalipun tetap kena qada. Itu dari sudut mazhab Imam Malik lah. Itu pada sudut mazhab Imam Malik. Tapi mazhab kita Syafi'i, orang yang makan secara tak sengaja ataupun minum secara tak sengaja di siang hari bulan puasa, maka tidaklah batal puasanya. Dan dia boleh teruskan puasa. Tapi janganlah kata tak sengaja, tak apa, makan lagi. Makan lagi batal. Makan lagi batal. Dah teringat dah, makan lagi, minum lagi, maka batal. Bismillah. Itu bab masalah makan atau minum dengan secara tidak sengaja. Baik, kita ada masalah lagi. Kita sambung lagi pada hadis yang ke-20 seterusnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata pengarang daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara'ahu al-qai'u fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada'. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya telah bersabda oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengalahkan dia. Mengalahkan dia ni makna dia mengalahkan dia oleh muntah. Maksud dia muntah dengan secara tak sengaja. Dia bukan sengaja korek mulut dia sampai muntah tak. Tapi kerana pening ke jalan bersimpang siur sebagainya, contohlah mabuk laut ke apa-apa, maka dia pun muntah. Adalah sebab-sebab, ataupun ada setengah orang dia tak boleh bau yang terlampau wangi dan sebagainya, jadi dia boleh jadi cepat mual, muntah, loyo, maka dia pun muntah. Maka adakah batal dia punya puasa? Maka di sini tidaklah fala qada'a alaihi, tidaklah dikenakan, maka tiada qada atas puasanya. Maksud dia apa? Puasa dia tak batal. Dan siapa yang muntah ia dengan ikhtiarnya, maksud dia muntah dengan cara dia buat sendiri. Dia jolok mulut dan sebagainya sampai menyebabkan dia muntah, maka atasnya qada puasanya itu. Maka kena qada puasa. Jadi kita nak faham hadis ni tadi. Hadis ni riwayat daripada Al-Khamsah wa a'allahu Ahmad wa qawwahu Daruqutni. Ni ada khilaf sikitlah. Hadis ni diriwayatkan oleh lima orang imam, termasuk dari Imam Ahmad, dan telah memburukkan dia oleh Imam Ahmad. Maknanya Imam Ahmad kata hadis ni dia ada illah, dia ada penyakit dia, ada cacat dia sikit dalam periwayatan. Tapi Imam Daruqutni kata hadis ni kuat, maknanya boleh dipakai buat hujah, berdasarkan daripada hujah Imam Daruqutni lah. Baik, jadi begini kita lihat dalam mazhab kita Syafi'i, adakah batal orang yang muntah ni tadi? Maka sekiranya dia muntah dengan tidak sengaja, bukannya dia sengaja pergi jolok sebagainya, meloyakan diri dia sampai dia muntah, bukan, tapi dengan keadaan perkara yang tidak sengaja, maka dia pun muntah. Dia pun termuntah, dia panggil tak sengaja. Maka batal tak puasa? Tidak batal. Tetapi kalau dia itu berusaha sendiri, berikhtiar sendiri, buat sendiri sebab untuk dia muntah, maka dia pun muntah. Itu maksud dia memuntahkan sendiri. Maka di situ hukum dia batal. Hukumnya batal puasa. Itu boleh kita buka semak panjang lebar lagi lah perbahasan tu dekat dalam kitab mazhab kita Syafi'i. Baik. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'am al-fath ila Makkah fi Ramadan fasama hatta balagha qura'al ghamim fasaman nas. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhumah,
bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar ia pada tahun membuka negeri Mekah. Maknanya pada ketika peristiwa Fathul Mekah ni lah. Jadi Rasulullah telah berjalan daripada Madinah pergi ke Mekah. Dan dalam perjalanan tu di dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan. Maka puasa ia hinggalah sampai ia ke tempat bernama Qura Al-Ghamim. Maka semua Rasulullah dan para sahabat tadi dah berpuasa dah daripada Madinah tadi, berjalan sampai ke Qura Al-Ghamim ni tadi. Maka bila sampai di Qura Al-Ghamim, maka puasa orang-orang, mana dia orang muslimin lain puasa, masih puasa lagi, Nabi pun puasa. Summa da'a biqadahin min ma'in farafa'ahu hatta nazara an-nasu ilaihi fashariba. Maka pada ketika itu kemudian menyeru ia ni maknanya baginda Nabi lah. Rasulullah minta satu bekas mangkuk daripada air, maknanya dibawakan kepada Nabi semangkuk air. Maka diangkatnya akan dia, makna air tadi diberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga dilihat orang-orang kepadanya. Makna dia Nabi ambil air tadi, Nabi pun angkat. Sahabat ramai nampak. Lalu minum ia, maka Rasulullah pun minum. Fashariba, maka Nabi minum. Summa qila lahu ba'da zalika inna ba'dhan nasi qad sama faqala ulaikal usah. Ulaikal usah. Kemudian lepas daripada Nabi dah minum ni tadi, sampai pula berita. Sampai pula berita daripada ni, disampai pada Nabi. Kemudian dikata orang kepadanya, kemudian daripada itu, maknanya kemudian daripada Nabi minum ni tadi, bahawasanya setengah-setengah orang yang lain, ada sebahagian sahabat lain, sungguhnya puasa. Mana mereka teruskan lagi puasa, mereka tak berbuka, tak ikut pun seperti mana Nabi buat tadi. Maka bersabda ia, maka Nabi pun sabda, sekalian itu orang-orang derhaka, sekalian itu orang-orang derhaka. Jadi dua kali Nabi sebut mereka tu derhaka sebab tak ikut Nabi berbuka. Okey, kita baca lagi hadis sampai habis. Wa fi lafzin, dalam lafaz yang lain pula, faqila lahu innan nasa qad syaqqa alaihimus siyam fa inna ma yantaziruna fi ma fa'alta fada'a biqadahin min ma'in ba'dal asri fashariba. Dan pada satu lafaz yang lain, maka dikata orang baginya, makna sahabat Nabi tanya pada Nabi bahawasanya orang-orang sesungguhnya dapat kesusahan atas mereka itu oleh puasa. Kan perjalanan tadi jauh daripada Madinah sampai dah Qura'ul Ghamim ni tadi, sampai berhenti kat Qura'ul Ghamim ni tadi. Dalam riwayat yang ni pula dicerita ada orang mengadu pada Nabi, sesungguhnya ramai sahabat ni rasa kesusahan. Kita musafir jauh tapi dalam keadaan puasa, jadi dalam kesusahan lah. Jadi maka ketika itu dingadukan perkara ni kepada Nabi. Dan hanya menanti mereka itu pada apakah macam engkau perbuat. Maka bila dia ngadu kepada Nabi, dia pun sebut, semuanya tunggu apa respon, apa keputusan Nabi. Maka menyeru Nabi dengan bawakan satu mangkuk daripada air, kemudian daripada sembahyang asar. Mana peristiwa berlaku ni selepas sembahyang asar, mana dah dekat nak buka dah dekat nak maghrib dah, kalau kita ikut waktulah begitu. Tapi bila dah diadukan perkara tu kepada Nabi, maka Nabi pun seru minta sebekah air, semangkuk air. Maka Nabi minum. Rawahu Muslim, telah diriwayatkan daripada Imam Muslim. Baik. Maka di sini kita nak faham hadis ni tadi, dia cerita bahawa Rasulullah nak menunjukkan kepada kita syariat dibenarkan berbuka apabila dalam keadaan musafir. Apabila dalam keadaan musafir. Sebab tu nampak macam ketegasan Nabi ni tadi. Sehingga kan Nabi sebut ulaikal usah, mereka tu ingkar arahan aku, mereka tu ingkar arahan aku. Sebab punca sebelum tu, sebelum Nabi minum tu, sebelum Nabi minta air dan Nabi minum tadi, ada dah mengadu pada Nabi. Maka sebab tu Nabi tunjukkan ada rukhsah apabila kita puasa tapi dalam keadaan musafir, maka ada rukhsah itu boleh berbuka.
Jadi bila Nabi dah buat begitu, datang pula beritahu bahawa ada lagi yang tak ikut apa yang Nabi buat tadi. Jadi Nabi terkesanlah sedikit situ apabila berlaku keingkaran. Sebab tu Nabi kata mereka tu ingkar. Tu begitu. Baik, itu yang berlakulah peristiwa pada ketika itu. Tapi kita nak faham hadis ni tadi, kita baca hadis yang ke-22 ni, baru kita nampak dia punya syarahan dia bagaimana untuk orang yang musafir ni. Wa an Hamzah bin Amri al-Aslami. Wa an Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala ya Rasulullah inni ajidu fiyya quwwatan 'ala as-siyami fi as-safar fa hal 'alayya junah. Dan telah diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang namanya Hamzah bin Amr ataupun Hamzah bin Amru Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu bahawasanya telah berkata ia. Makna dia Sayyidina Hamzah ni tadi cakap pada Nabi, dia disebut pada Nabi, ya Rasulullah, bahawasanya hamba dapati diri hamba kuasa atas puasa di dalam masa musafir. Maksud dia kata, Rasulullah, aku ni walaupun musafir puasa, tapi dalam keadaan musafir, tapi aku masih boleh tahan lagi. Begitu. Maka adakah atas hamba berdosa jika hamba puasa? Adakah salah jika aku teruskan juga puasa, wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah, maka kata Rasulullah, hiya rukhsatun minallah faman akhaza biha fahasanun wa man ahabba an yasuma fala junaha alaih. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah, iaitu apa? Berbuka ketika musafir ni tadi. Berbuka puasa ketika dalam keadaan musafir ni ialah kemudahan daripada Allah, mana kemudahan daripada Tuhan. Maka siapa yang mengambil kemudahan ataupun rukhsah ni tadi, maka iaitu elok. Ambil rukhsah ni makna berbuka boleh, elok. Fahasanun Nabi sebut. Dan siapa yang sukakan bahawa ia puasa, maka tiada dosa atasnya. Barang siapa yang nak teruskan juga puasa, maka tak berdosa pun. Jadi tidak jadi masalah lah kalau kita nak berbuka ataupun tidak berbuka dalam keadaan musafir. Boleh. Kalau kita pilih nak berbuka, ambil atas rukhsah, fahasanun, benda tu baik. Kalau kita nak teruskan juga, maka taklah berdosa. Bukan maksud berdosa, maksud dia tidaklah melanggar perintah Allah Ta'ala. فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Kalau kita baca dekat dalam surah Baqarah tu kan, barang siapa yang dalam keadaan sakit ataupun musafir, maka hendaklah dia ganti pada waktu akan datang. Maksud dia, ayat Quran tu tadi bukanlah menunjukkan kewajipan kena berbuka bagi orang yang musafir, bukan, tetapi ialah pilihan ataupun kemudahan, rukhsah yang diberikan bagi orang yang musafir boleh berbuka puasa. Tapi kalau dia nak teruskan puasa, boleh juga, tidaklah berdosa. Rawahu Muslim wa asluhu fil muttafaq alaih min hadis Aisyah anna Hamzah bin Amru sa'ala. Telah meriwayatkan hadis ni tadi daripada oleh Imam Muslim. Tapi pada asal hadis yang sebelum daripada tu, yang muttafaqun alaih itu, iaitu yang setuju Imam Bukhari Muslim, lafaz dia ialah daripada Sayyidatina Aisyah. Cuma Sayyidina Hamzah ni bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang ke-22 ni tadi, dia memberi faham kepada kita hadis yang 21 tu. Maksud dia, hadis yang 21 tadi nak ceritakan Rasulullah nak tunjukkan syariat tu. Nak tunjukkan syariat, iaitu adanya rukhsah bagi orang yang bermusafir boleh buka puasa. Pada asal cerita tadi telah mengadu, sahabat dah mengadu pada Nabi, berlaku kepayahan kepada kami kalau teruskan juga berpuasa, sedangkan kami ni, kita ni semua musafir. Maka sebab tu Nabi tunjukkan adanya rukhsah dalam berpuasa tu tadi bagi orang musafir. Tapi selepas daripada tu, bila Rasulullah dah minum, datang pula riwayat ataupun datang pula
sahabat bagi tahu bahawa ada dalam kalangan sahabat ni tak nak buka. Sebab tu Rasulullah kata ulaikal usah tu, ulaikal usah. Tapi bila kita baca hadis yang ke-22 ni tadi, dia penerangan semula bahawa berbuka dalam keadaan bermusafir ni, maknanya kita berpuasa dalam keadaan bermusafir, kita diharuskan berbuka, bukan diwajibkan berbuka, diharuskan berbuka. Tapi kalau nak teruskan juga dengan berpuasa, tidaklah menjadi masalah. Okey, baik. Kita habis pada hadis yang ke-23. Kita ambil satu lagi. Sekejap. Okey, kita tengok hadis yang ke-23. Sebabnya kalau dekat dalam kitab Jawi ni, dia punya R&R dia dekat situ. Kalau kita pergi ni sekarang dia tak jadilah, tak sedap lah. Baik, kita ambil pada hadis 23 tu. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Mi tahu mungkin ada soalan dah tu. Nanti kita akan cuba jawab. Ada sikit masa lagi kan? Sebab kami dipahamkan sampai 10 suku. Tapi kita ambil satu hadis ni saja, kemudian kita pergi pada persoalan. Baik. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata pengarang daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala rukhisa lisyaikhil kabir an yuftira wa yut'ima an kulli yaumin miskinan wala qada'a alaih. Dan diriwayatkan daripada sepupu Nabi, iaitu yang bernama Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, katanya telah dimudahkan bagi orang tua yang merenta. Merenta ni bahasa di sebelah Perak sana sebenarnya ni. Sebabnya dia membawa ini orang Perak. Merenta ni makna dia orang tua yang tak larat, orang tua yang dah tua betul. Kalau bahasa Labuan ni dia sebut orang tuha. Dia guna dengan keadaan tuha. Tuha makna sangat tua lah. Orang sangat tua, dia yang tak larat dah. Maka diberikan kemudahan bagi orang yang tua merenta ataupun tuha ni tadi berbuka puasa dan memberi makan. Maknanya dia boleh buka puasa tapi ganti dengan beri makan. Beri makan dipanggil fidyah. Memberi makan ia daripada tiap-tiap hari akan orang yang miskin. Maksud dia berapa hari yang dia tak puasa dia, yang dia tak larat nak puasa tadi, maka dia boleh bagi fidyah, tukar dengan fidyah. Dan tiada qada atasnya, tak perlu pun ganti. Rawahu Darul Qutni wal Hakim was-sahhahahu. Dan diriwayatkan hadis ni oleh Imam Darul Qutni dan juga Imam Hakim, dan kedua-duanya menilai bahawa hadis ni sahih. Fidyah tu berapa nilai dia? Setengah gantang daripada gandum. Setengah gantang tu kalau kita di wilayah Persekutuan ni dikira RM4. Jadi satu hari yang tak puasa tadi diganti dengan fidyah yang RM4. Dan termasuk juga dalam kategori orang yang tak larat puasa ni, termasuklah orang yang terlampau tua tadi, dah sebut tadi, orang tua merenta tadi, Syekh dah sebut bawah tu. Dan perempuan yang bunting, iaitu yang mengandung, dan yang menyusukan anak. Termasuk juga dalam kategori ini tadi orang perempuan yang mengandung dan juga orang yang menyusukan anak. Maka dia dibenarkan untuk berbuka puasa dan dia kena bayar fidyah. Tapi itu nanti kita akan detailkan lagi lah permasalahan itu insya-Allah. Baik. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kita berhenti pembacaan sampai setakat hadis nombor 23 ni. Kita akan sambung pada hadis nombor 24 pada waktu akan datang. InsyaAllah, tapi pada soalan, beberapa soalan yang boleh kita jawab lah secara ringkas saja. Masa pun tak banyak kan. Baik. 10 minit habis. Okay, baik. Berapa soalan ni? Ada? Dari Muhammad Afiq. Okey, baik. Assalamualaikum Ustaz. Ingin bertanya tentang hukum tertelan sedikit ubat gigi dan air liobasi setelah subuh pagi hari puasa. Okey, baik. Untuk tertelan sedikit ubat gigi dan juga air liobasi ni, mana air liobasi itu yang keluar daripada dalam perut, keluar kemudian masuk balik kan? Tu. Maka adakah batal? Sekiranya tidak sengaja, maka tak batal lah. Kalau sengaja ditelan, memang ubat gigi itu ada celah gigi, dia pun congkeh-congkeh pakai gigi, dia pun congkeh-congkeh pakai lidah, dia pun telan. Tu batal.
Kerana dia ubat gigi ni benda luar, dia bukan benda yang memang asal pada gigi, bukan. Sama juga dengan air liur basi ni. Air liur basi ni dia dah keluar daripada dalam, kemudian kita masukkan balik, dia dah jadi macam sisa makanan kita makan. Lepas tu jangan sengaja. Kalau dah ada rasa pada mulut tu, pergi kumur-kumur cepat. Pergi kumur-kumur cepat. Kalau sengaja, batal. Baik. Tengok soalan seterusnya. Puan Zaitun ni kan. Salam Ustaz, kalau nak qada puasa wajib yang tertinggal 1 hari 5 tahun dulu, berapa hari wajib qada dan berapa kafarah? Bukan kifarah, dia tak ada kifarah puan. Kalau sakit tak mampu qada, bagaimana nak qada? Baik. Kalau orang yang dia dah tinggal 5 tahun dulu, 1 hari dia tak puasa, maka dia kena qada, dia kena ganti puasa tu sehari je. Ganti puasa tak bertambah. Yang bertambah tu fidyah. Fidyah dia tambah. Mana kalau kata 5 tahun dulu, jadi kalau dia mampu untuk bayar fidyah ni tadi, untuk yang maksud dia 5 tahun kan, dah masuk 5 tahun, jadi dia bertambah 5 tahun. Jadi fidyah tu satu fidyah RM4. Mana satu hari ni tadi RM4. Kalau kata dah 5 tahun, jadi dia kena darab 5 sebab dia dah langkau 5, jadi RM20. Begitu. Baik. Kalau dia tak mampu qada sebab dia sakit dan sebagainya, maka bayar fidyah tu tadi. Cukup dengan bayar fidyah tu tadi. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana pula dengan rukhsah solat jamak dan qasar? Okey, rukhsah solat jamak dan qasar begini. Rukhsah solat jamak dan qasar, nak kena faham. Kalau qasar memang kita boleh buat apabila musafir. Kalau tak musafir tak boleh qasar. Tapi kalau jamak, ada kalanya kita buat dalam keadaan musafir, ada kalanya kita buat dalam keadaan mukim. Tapi dia ada penerangan panjang lah. Cuma kalau dia nak masukkan dengan rukhsah salat jamak dan qasar dalam musafir, boleh, tak ada masalah. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dia tak nak jamak qasar dalam keadaan musafir tu, dia nak penuh tamam macam biasa, tak jadi masalah. Tak jadi masalah juga. Okey, soalan terakhirlah daripada Adil Putra kan. Maksud sunnah buka puasa dengan kurma tu memang semata-mata dengan kurma dahulu ke? Kalau kita minum air sikit kemudian makan kurma, tidak dikira tepat dengan sunnah ini ke? Begini, yang disarankan oleh baginda Nabi tadi, Nabi dia dah tunjuk dah dia punya martabat dia bagaimana, iaitu utamakan kurma dulu, kemudian baru air. Kemudian baru air. Tapi jika kita tidak mendahulukan kurma, maknanya kita minum air dulu kemudian baru minum kurma, dapat juga sunnah, tapi bukanlah sunnah makan kurma tu. Bukan sunnah berbuka dengan kurma, tetapi sunnah berbuka awal. Tu dapat juga. Dapat juga. Baik. Kejap. Terakhir. Assalamualaikum Ustaz, apa perbezaan hadis riwayat Bukhari Muslim dan muttafaqun alaih? Tidak ada beza. Istilah yang sama. Rawahu Bukhari wal Muslim sama. Rawah muttafaqun alaih sama. Bila sebut muttafaqun alaih itu, itulah yang dipersepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kalau Syekh sebut kat situ Rawahu Bukhari dan Muslim, sama juga. Cuma pengistilahan sajalah. Mana dia perkara sama, cuma nama je berbeza-beza. Itu saja. Sebagai contoh, kalau kita nak kata sebagai contoh, ambil perbandingan. Ada orang sebut ni tangan, ada orang sebut ni pelempang. Sama je sunnahnya. Tangan juga. Begitu ibarat dia begitu. Ada orang sebut bangku, ada orang sebut kerusi, tapi benda yang sama. Jadi tak jadi masalah. Jadi istilah Bukhari Muslim muttafaqun alaih ialah istilah yang sama. Istilah yang sama, perkara yang sama. Tidak ada perbezaan pun. Cuma kalau dia ada riwayat yang belakang tu lagi, Syekh akan tambahlah. Walaupun bersepakat Bukhari Muslim tadi, tapi mungkin lafaz yang ditulis oleh Syekh dekat dalam kitab ni diambil daripada lafaz yang daripada Imam Muslim. Jadi itu kita kena buat semakan semula lah. Mungkin pada lafaz Imam Bukhari itu ada sedikit perbezaan sikit dia punya bahasa dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi rasanya cukup sampai sekadar itu sahaja dahulu. Mohon maaf dan juga kata kasar bahasa. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi pada waktu akan datang. Kita akan sambung pada hadis yang ke-24. Mudah-mudahan seri akan datang kita dapat khatamlah bahagian kitab Siyam dalam kitab Bulughul Maram ni, insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'alimna alladhi yanfa'una, rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.